Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan dan menambahkan keyakinan kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian bulanan kita fiqh Khulafa ar-Rashidin, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. InsyaAllah pada pagi ini kita masuk bab yang baru. Sayyidina Umar melalui tarbiyah nabawiyah. Sayyidina Umar melalui tarbiyah nabawiyah. Umar radhiyallahu taala anhu bersama dan berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara langsung, kerana beliau merupakan salah seorang daripada 10 orang sahabat Nabi yang bertaraf menteri kanan. Beliau bersama Abu Bakar dan lain-lain menyaksikan secara langsung bagaimana wahyu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam aspek individu dan masyarakat serta ibadat dan siasah negara. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu merupakan salah seorang daripada 10 sahabat Nabi yang dikira menteri kanan, ataupun bahasa mudah agak ahli syura lah. Ahli syura, sekiranya Nabi ada sesuatu nak dibincangkan, maka Nabi panggil lah 10 orang sahabat Nabi ni, termasuklah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau mendapat tarbiyah secara langsung dalam membentuk peribadi menjadi tokoh pelapis penting selepas wafatnya Rasulullah. Umar menjadi ahli mesyuarat penting kepada negara Islam yang ditegakkan pada awalnya. Ketokohannya sangat terselah kerana ketajaman akal dan ketegasan pendirian ketika negara menghadapi cabaran musuh dari luar yang mengepung dari segenap penjuru. Selain itu, negara juga menghadapi musuh dari dalam daripada kalangan munafiqin yang berpura-pura Islam dan menjadi gunting dalam lipatan. Begitu juga daripada kalangan Yahudi ahli kitab yang terkenal dengan kepintarannya di samping kumpulan musyrikin yang telah wujud sebelumnya. Ini antara musuh-musuh yang berada di keliling ataupun yang terpaksa dihadapi oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan seorang, bukan satu kumpulan, tetapi beberapa kumpulan. Bermula daripada golongan-golongan munafik, lepas tu pula golongan-golongan Yahudi, dan juga golongan-golongan musyrikin yang lama dah wujud sebelum kedatangan Islam. Tetapi kita baca dalam sirah Nabawiyah bagaimana kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam boleh meredakan ketiga-tiga ataupun dapat mengimbangi ketiga-tiga ni ketika mana pemerintahan Nabi di Madinah Al-Munawwarah, walaupun akhir sekali mereka ditikam daripada belakang. Nabi ditikam daripada belakang oleh golongan-golongan Yahudi, apatah lagi golongan-golongan munafik, tetapi Nabi dapat bertahan sampailah ke akhir hayat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketegasan dan sikap keras Umar yang menjadi perangainya pada zaman jahiliyah dimatangkan bagi menentang musuh Islam dan kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat dengan kematangan tarbiyah yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perkara ini ternyata dalam banyak peristiwa yang berlaku pada zaman ataupun pada hayat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi antara tarbiyah nabawiyah dan yang diterima oleh Saidina Umar disebut dalam kitab ni ada beberapa peristiwa. Yang pertama iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikasari oleh seorang individu Yahudi yang meminta hutang sebelum tiba masa bayaran yang dijanjikan. Orang Yahudi mari minta hutang dengan Nabi sebelum tiba tempoh bayaran yang dipersetujui. Dia menggunakan kata-kata yang menyakitkan bagi memalukan Rasulullah di tengah-tengah khalayak ramai, sebagaimana hadis yang berikut. Amo baca terjemahan dia. Sesungguhnya Zaid bin Sa'nah, seorang pendeta Yahudi, telah mendatangi Nabi Muhammad dan menuntut pembayaran hutang daripada baginda, kemudian menarik baju baginda pada bahagian bahu kanan, lalu berkata, sesungguhnya kalian Bani Abdul Muttalib merupakan golongan yang melenguh-lenguhkan pembayaran hutang, dan aku sangat arif akan hal ini. Oh, kalau dia buat ke Saidina Umar, lama dah mati, baki asal ke pagi, dia guna bangsa ataupun dia guna Bani Abdul Muttalib. Dia kata pesing keturunan mu ni suka melambat-lambatkan pembayaran hutang. Aku kenal dah lah mari jumpa dengan Nabi dalam masa yang belum cukup lagi. Lepas tu erek pula baju, orang panggil baju alik kanan Nabi. Lepas tu hina Nabi di khalayak ramai. Umar berasa marah kepadanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada Umar, wahai Umar, antara aku dengan dia ada urusan. Janganlah kamu masuk campur. Sebaik-baik kamu menasihati aku supaya aku membayar hutang dengan baik. Akan menasihati dia supaya menuntut bayaran hutang dengan baik. Pergilah Umar dan tunaikan haknya, walaupun sebenarnya masih berbaki 3 hari sebelum tiba tempoh untuk aku membayar hutang. Dan tambahlah dia 30 sukatan kerana engkau telah menakutkannya. Ini tarbiyah nabawiyah yang Nabi tunjuk kepada Saidina Umar
radhiyallahu taala anhu, bagaimana Nabi ni orang yang tenang, orang yang tidak panah barang. Rasulullah dapat menenangkan para sahabat, khususnya Umar, daripada bertindak kasar terhadap Yahudi biadab itu dengan memberikan penjelasan yang sebenar. Seterusnya menugaskan Umar supaya menjelaskan hutang dan ditambah dengan imbuhan sedekah. Dalam hari awal Nabi pun bayar selalu, lepas tu tambah pula. Kira sedekah kerana Saidina Umar menakutkan dia tadi. Dalam perjalanan menjalankan tugasnya, Umar diajak oleh Yahudi berkenaan supaya membawanya menghadap Rasulullah untuk masuk Islam. Ini kelebihan Nabi, kebijaksanaan Nabi. Hal ini demikian kerana dia membaca kitab agamanya menyatakan bahawa dia antara tanda-tanda diri Rasul akhir zaman ialah dapat menahan kemarahan, berlaku adil ketika marah, dan kemaafan mendahului balasan terhadap orang yang menzaliminya. Ni 3 perkara ni payah kita nak buat, tapi kita kena usahalah. Ini adalah sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahan marah kita, dan kita kena berlaku adil ketika mana kita marah. Sebab tu Nabi ajar kalau kita marah ni, cepat-cepat kita ambil wuduk untuk sejukkan kemarahan kita. Dan kemaafan mendahului balasan terhadap orang yang menzaliminya. Orang dok zalim kita, tiba-tiba Nabi maaf ke dia. Ni satu perkara yang sukar, tetapi tak mustahil. Kita boleh buat, kita boleh laksanakan, kerana ini adalah sifat yang dilakukan, sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia menzalimi kita, dan inilah masanya untuk kita memaafkan kesalahan mereka, kerana mereka masih lagi beragama Islam. Walaupun mereka melakukan kezaliman, tetapi sikap pemaaf Nabi menyebabkan mereka dekat dengan Islam, dan akhir sekali mereka memeluk agama Islam. Wahai Umar, aku mendapati semua bertanda kenabian. Ni katanya Zaid, pendeta Yahudi tadi. Wahai Umar, aku mendapati semua tanda kenabian yang aku ketahui pada wajah Rasulullah sewaktu melihatnya. 2 perkara yang aku sengaja mengujinya, iaitu baginda mampu menahan kemarahan, dan baginda tidak memarahi sedikit pun kecuali dengan menahannya. Telah aku nyatakan kepadamu bahawa aku menguji baginda 2 perkara tersebut. Wahai Umar, aku bersaksi sesungguhnya aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Jadi pendeta Yahudi ni, Zaid bin Sa'nah ni, dia nak menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi ni, dia nampak dah, ni pendeta ataupun kita panggil ulama lah, ulama Yahudi, hok baca kitab hok betul, baca kitab asal, yang tidak diselewengkan pada hari ni. Lah ni seleweng situ, buai situ, buai sini. Dulu mereka ni ahli kitab, mereka baca kitab agama mereka, dan mereka tahu akhir zaman akan lahirnya seorang rasul ataupun seorang nabi dengan sifat dia begini. Maka Zaid bin Sa'nah ni dia nak uji Nabi, dan kita tengok juga bagaimana kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sengaja buta dengan orang Yahudi.
Ini fiqh yang kita kena belajar. Maknanya kita sebagai orang Islam, kita boleh bermuamalat dengan orang bukan Islam selagi mana orang bukan Islam itu tidak khianat kepada kita, tidak wa'ona kepada kita, tidak tipu kita. Ini fake. Orang panggil fake muamalat. Nabi sengaja buta nak ajar kepada kita bahawasanya kita sebagai orang Islam, kita boleh berjual beli, melakukan transaksi dengan orang bukan Islam. Kecuali kalau orang bukan Islam tu dia ekstrim, dia hina Islam, dia lawan Islam, maka situ kita kena boikot. Hak tu cerita lain. Tapi secara asasnya orang Islam boleh bermuamalat dengan orang bukan Islam. Dan Nabi sengaja buta dengan orang Yahudi. Nabi sengaja buta dengan orang Yahudi kerana itu salah satu daripada dakwah baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Peristiwa yang kedua, ketika peristiwa Hudaibiyah, setelah Rasulullah dan para sahabat mengunjungi Mekah yang dirindui dalam keadaan berpakaian ihram bagi menunaikan ibadat umrah, tiba-tiba mereka dihalang dan tidak dibenarkan masuk ke Mekah walaupun berpakaian ihram. Ini peristiwa Sulh Al-Hudaibiyah. Peristiwa Sulh Al-Hudaibiyah ini kita lihat dalam sejarah ataupun kita lihat dalam sirah, ianya berlaku pada awal bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Ini Sulh Al-Hudaibiyah, peristiwa yang sangat penting. Kerana peristiwa inilah berlakunya Fathu Makkah pada bulan Ramadan. Nabi berjaya memasuki kota Mekah kerana apa? Kerana peristiwa Sulh Al-Hudaibiyah. Bila berlaku? Pada tahun ke-6 Hijrah. Baginda bersama-sama ditemani oleh isteri baginda yang bernama Ummu Salamah, dan bersama-sama dengan baginda 1,400 orang sahabat Nabi. Asalnya Nabi mimpi. Nabi masuk Mekah, Nabi buat umrah. Maka mimpi Nabi pun royak kepada sahabat dia. Aku mimpi begini. Maka Nabi pun ajak sahabat-sahabat dia bersama-sama dengan dia memakai pakaian ihram untuk menunaikan umrah di Mekah pada tahun ke-6 Hijrah. 1,400 orang. Bayangkan ramai 1,400 orang ni. Dan senjata yang dibawa oleh Nabi dan juga para sahabat ni, senjata yang biasa dibawa oleh orang musafir pada masa tu, iaitu pedang dalam sarung. Nabi tidak bawa senjata berat lah. Bukan niat nak pergi perang, bukan niat nak pergi balah dengan kafir musyrik, tidak. Tapi niat Nabinya untuk menunaikan umrah. Maka Nabi dan juga sahabat-sahabat bawa, orang panggil senjata biasa, iaitu pedang yang berada dalam sarung. Tidak pedang telanjang, tidak. Pedang duduk dalam sarung. Tu tanda Nabi tidak mahu perang dengan apa-apa ni. Peristiwa itu hampir mencetuskan peperangan apabila Uthman bin Affan yang dihantar menjadi perunding tidak pulang. Malah tersebar pula berita bahawa beliau telah dibunuh. Maka dilakukan bai'ah dalam kalangan sahabat yang bersedia untuk mati syahid. Peristiwa yang dikenali dengan bai'atul Ridwan. Umar Al-Khattab termasuk dalam kalangan mereka yang berbai'ah dan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita penulis kita ni, dia tulis ringkas. Jadi cerita panjang dia nya, apabila Nabi sampai di satu tempat, kafir musyrik ni dia tahu Nabi nak masuk kota Mekah. Maka rombongan daripada kafir Quraisy mari jumpa dengan Nabi. Tak benar untuk Nabi masuk ke Mekah. Kok mana-mana pun aku tak akan bagi mu masuk kota Mekah. Aku tak akan bui.
Maka Nabi kata, aku ni mari bukannya nak perang, tetapi aku mari hanya nak menunaikan umrah. Aku bawa tengok sahabat-sahabat aku ni. Tidak mari, patut aku lalu pula jalan menuju ke Mekah ni adalah laluan biasa. Bukan jalan tikus dak, bukannya jalan nusuk, tidak. Ni jalan biasa. Nak menunjukkan bahawasanya aku benar-benar nak masuk dalam kota Mekah ni untuk menunaikan umrah. Mu balik royak kepada pimpinanmu, hasrat aku yang sebenar. Maka rombongan itu balik. Mari pula rombongan yang kedua menyatakan bahawasanya kuk mana-mana pun Nabi tak boleh masuk. Nabi jawab, royak jawapan yang sama. Suruh royak pula. Maka Nabi balik. Maka Nabi kata, tak sudah kita lagu ni. Tak sudah kita lagu ni. Akhir sekali Nabi suruh Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke Mekah mewakili Nabi royak hasrat sebenar. Bakpo nak pergi Mekah ni? Iaitu untuk menunaikan umrah semata-mata. Maka Saidina Umar pun pergi, Saidina Uthman pun pergi ke Mekah. Pergi tak kelik. Lama-lama tak kelik. Kabar-kabar bunyi berita Saidina Uthman dibunuh. Ni khabar berita bunyi Saidina Uthman dibunuh. Maka bila Nabi dengar Saidina Uthman dibunuh, maknanya gapo sini? Kita boleh belajar fiqh antara bangsa, iaitu duta, walaupun dia ni tidak beragama Islam, walaupun dia daripada negara musuh, tetapi bila dia berada dalam negara, mana-mana negara, dia tidak boleh dikacau. Dia tidak boleh dibunuh walaupun dia ni daripada negara musuh. Supaya kita lah, kedutaan mana, Amerika Syarikat ke, negara mana-mana ke, dia duduk dalam negara kita. Maka dia dijamin keamanan dia. Maka kita tak boleh buat gapo-gapo. Tetapi tak jahatnya demo ni, Saidina Uthman ni duta Nabi dah. Bila sampai ke Mekah, dia bunuh Saidina Uthman, menyebabkan Nabi ni marah. Maka Nabi ajak sahabat-sahabat dia 1,400 orang ni berkumpul dan berbai'ah di bawah pokok Ridwan. Sebab tu nama Bai'atul Ridwan, di bawah pokok yang bernama pokok Ridwan. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, innama innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaih wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Sesungguhnya orang-orang yang mengaku taat setia kepadamu wahai Muhammad, mereka hanya saja memberi pengakuan taat setia kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menguasai mereka, mengawasi mereka, dan mereka memberi taat setia untuk membalasnya. Sampai ke akhir ayat. Maka mereka ni berbai'ah dengan Nabi untuk menuntut bela di atas kematian Saidina Uthman. Tiba-tiba bila berita ni sampai ke Mekah, dia dengar Nabi dan juga sahabat-sahabat yang nak pergi serang, nak pergi menuntut bela di atas kematian Uthman. Marilah wakil yang terakhir, iaitu Suhaib bin Amr. Suhaib bin Amr mari jumpa dengan Nabi. Dia bawa bersama-sama dengan Nabi itu Saidina Uthman bin Affan. Rupa-rupanya Saidina Uthman ni tidak dibunuh. Maka Suhaib dia mari jumpa dengan Nabi. Dia tawar kepada Nabi untuk buat perjanjian. Dia mari jumpa dengan Nabi untuk buat perjanjian. Peristiwa itu berakhir dengan termeterainya perjanjian damai Hudaibiyah, dengan syarat-syarat keizinan berumrah diberikan pada tahun berikutnya. Keadaan memaksa mereka bertahalul dan menyembelih binatang ternakan bagi membuang pakaian ihram dengan perintah wahyu yang diturunkan.
Perjanjian itu pula pada zahirnya lebih berpihak kepada pemimpin Mekah yang bermusuh dengan mereka. Jadi dalam perjanjian tersebut, Saidina Umar Al-Khattab nampak bahawasanya perjanjian itu merugikan Islam, merugikan umat Islam. Dan dalam sirah menyebut ada 4 perjanjian yang ditermeterai dalam Suluh Al-Hudaibiyah. Yang pertama, kok mana-mana pun Nabi kena kelik semula. Tak boleh masuk tahun tu. Nabi kena kelik semula. Lepas tu mari pula tahun depan, aku bagi masa 3 hari sahaja untuk Nabi berada di Mekah. Dan aku tidak akan menghalang Nabi ketika mana dia berada di Mekah. Ini syarat yang pertama, yang Nabi pun setuju, kafir Quraisy pun setuju. Yang kedua, syarat yang kedua, genjatan senjata di antara kedua-dua belah pihak selama 10 tahun. Nabi tak perang dengan dia, Nabi tak serang dia, kafir Quraisy pun tak perang dengan Nabi, tak serang Nabi. Tidak mana-mana pihak tidak akan memulakan peperangan selama 10 tahun. Syarat yang ketiga, mana-mana kabilah boleh bersama-sama dengan Nabi, boleh bersama-sama dengan pihak Nabi, dan aku tidak akan menghalang mana-mana kabilah yang nak bersama-sama dengan Nabi. Begitu juga kafir Quraisy kata, mana-mana kabilah hak duduk dengan aku, mu tak boleh nak halal dia, mu tak boleh nak marah ke dia. Sama-sama setuju. Dan yang keempat, mana-mana orang Quraisy hak pergi jumpa dengan Nabi tanpa keizinan aku, maknanya orang Quraisy ni pergi ke Madinah lah. Tanpa keizinan aku, mu kena taklid. Dia kata mu kena taklid semula ke Mekah. Di mana-mana orang Madinah, orang Islam mari jumpa dengan aku tidak taklid dia ke Madinah. Ni 4 syarat dalam Suluh Al-Hudaibiyah yang Nabi setuju. Menyebabkan Saidina Umar ni sombak. Bahasa Kelantan sombak lah. Seolah-olah berat sebelah. Mana boleh Nabi terima lagu ni? Nabi ni Rasulullah, dia juga macam-macam. Disebut dalam ni juga, Suhaib bin Amr yang menjadi juru bicara mereka pula bertegas dengan angkuh supaya memadamkan perkataan Muhammad Rasulullah, supaya ditukar dengan Muhammad bin Abdullah, sehingga Rasulullah memadamkan dengan tangannya yang mulia mengikut kehendak musuh dan memaksa Ali bin Abi Talib menulis apa yang diminta oleh musuh itu. Dengan dalam keadaan ini, Umar sangat tegas, tidak senang dengan perjanjian ini. Jadi Nabi ni bijak tak bijak Nabi, tak janji saja, Nabi suruh tulis surat perjanjian. Ni nak ayat hebatnya Nabi, tak buah saja. Sebab tu Nabi ni orang yang hebat. Surat, kena ada surat perjanjian ni. Bukannya buah kedai kopi, tak apalah, okey, mu setuju lagu ni, ada. Nabi minta ada surat perjanjian. Sebab tu piagam Madinah ataupun Sahifah Madinah ni adalah perlembagaan bertulis yang pertama ditulis di atas muka dunia ni, sebelum kafir lagi buat. Sebelum Mak Saleh buat perlembagaan ni, Suluh Al-Hudaibiyah, orang panggil piagam Madinah ni, sudah ada klausa dia 43 dengan bertulis dengan syarat-syarat yang comel. Hak ni mari mana? Nabi buat dulu, barulah Mak Saleh ikut, barulah orang kafir ikut hak Nabi buat. Jadi Nabi nak buat perjanjian Suluh Al-Hudaibiyah, Nabi ni ummi. Nabi ni ummi, tidak baca, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Maka Nabi minta Saidina Ali tulis perjanjian tersebut. Maka Nabi tulis Muhammad Rasulullah. Saidina Ali tulis Muhammad Rasulullah. Suhaib kata, aku tak sah, aku tak iktiraf Nabi ni Rasulullah, mu kena tulis Muhammad bin Abdillah. Hak tu panah Saidina Umar tu. Hak tu panah Saidina Umar tu. Muhammad Rasulullah ni bukan manusia hak bagi,
tetapi Allah Ta'ala bagi pangkat kepada Nabi. Tapi Suhail kata, kok mana-mana pun aku tidak iktiraf Muhammad ni Rasulullah. Mu kena tapu, mu kena sapu, mu kena tulis Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali tak si sapu. Akhir sekali Nabi minta, ni dalam hadis Sahih Bukhari. Akhir sekali Nabi minta Sayyidina Ali, wahai Ali, mu tunjuk kepada aku mana tepat mu tulis Muhammad Rasulullah. Maka Nabi sendiri sapu. Nabi sendiri sapu Rasulullah tu, maka ditulis dengan Muhammad bin Abdullah. Ni ayatnya marahnya Saidina Umar ni. Sebab tu dia kata sini, dalam keadaan ini Umar sangat tegas, tidak senang dengan perjanjian ini, tetapi kebijaksanaan Rasulullah yang memahami segala yang tersirat daripadanya akan membawa kemenangan kepada Islam. Sehingga Umar terpaksa patuh dan juga akur. Natijahnya gapo? Situasi tersebut membawa kemenangan kepada Islam dan menjadi sebab Fathu Makkah. Dalam sirah kita baca deh, berlaku pula dialog Nabi dengan Saidina Umar. Tak puas hati Saidina Umar ni. Bukan depan Suhail je. Bila perjanjian itu dimeterai, Nabi pergi jumpa pula Saidina Umar. Tak puas hati, bapa Nabi buat lagu ni, bapa Nabi buat lagu ni. Dia kita kadang-kadang kita mikir pendek ni pun kita nampak perjanjian itu tidak adil. Berat sebelah. Nabi terpaksa balik semula ke Madinah, terpaksa sembelih binatang, kok mana-mana pun tak boleh masuk. Ini bagi kita agak kehinaan lah. Kalau kita bui gak Nabi masuk tahun ni, lepas tu tahun depan ikut mula nak bui kedok. Seolah-olah secara zahir nampak kehinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hakikatnya apa yang berlaku? Ni bijak Nabi ni. Bila Nabi pergi umrah pada tahun depan, dia diberi masa selama 3 hari duduk di Mekah. Nabi gunakan untuk berdakwah. Nabi gunakan untuk berdakwah. Disebut dalam sirah Nabawiyah, sebelum berlakunya Sulh Al-Hudaybiyah, orang Islam hanya 3,000 orang aja. Tetapi selepas berlakunya Sulh Al-Hudaybiyah, Nabi berdakwah 3 hari, 2 tahun. 2 tahun umur Sulh Al-Hudaybiyah, orang Islam mencecah 10,000 orang. Ni hebat Nabi, bisa Nabi. Dalam fiqh dia panggil fiqh ma'alat. Dia panggil fiqh ma'alat, fiqh implikasi. Sebab tu Sulh Al-Hudaybiyah ni kita boleh kaji kalau nak cerita panjang jela lah. Kelebihan dan juga kebijaksanaan Nabi dalam Sulh Al-Hudaybiyah. Nabi lock dulu, kerana Nabi nampak gapo hok berlaku depan dia ni. Nabi nampak gapo hok berlaku depan dia ni gapo? Dakwah. Nak cari mana masuk dalam kota Mekah 3 hari, orang tak boleh nak sekak. Kafir Quraisy tak boleh nak sekak. Bebas. Nabi nak ceramah, Nabi nak buat usrah, Nabi nak buat bergapo. Bebas Nabi duduk di Mekah. Masa itulah Nabi ambil masa. Akhir sekali 2 tahun Sulh Al-Hudaybiyah, umur dia 10,000 orang Islam masuk Islam. Menyebabkan gapo? Bersumbang. Kafir Quraisy ni bersumbang. Sudah lah. Rugi alik kita pula buat lagu tu. Dah Nabi pergi jumpa sore demi sore, ayat Islam ni lagu ni. Akhir sekali kafir Quraisy ni nampak, tak boleh lock ke Nabi ni, tak boleh biar Nabi ni 2 tahun 10,000 orang dah masuk Islam. Tak jadi lagu ni. Akhir sekali dia khianat. Yahudi ni, kafir ni, dia khianat. Khianat apa? Dia khianat kerana hak kabilah hak baik dengan nabinya, nama dia kabilah Bani Khuza'ah. Hak baik dengan kafir Quraisy, nama dia kabilah Bani Bakar. Jadi dia hasu kabilah Bani Bakar ni pergi bunuh salah seorang daripada kabilah Bani Khuza'ah hak baik dengan Nabi. Maka kahwin ni pergi bunuh sungguh. Bila bunuh sungguh gak, baru 2 tahun, baru 3 tahun lebih kurang lah. Padahal senjata 10 tahun.
Maka Nabi pun kata kumpul sahabat-sahabat Nabi, kita pergi serang kota Mekah. Hak itulah ceritanya, hak 10,000 orang tu. Akhir sekali Nabi panggil sahabat-sahabat dia pergi ke Mekah, 10,000 orang. Maka marilah Abu Sufyan, mari nak baru semula. Nak baru semula perjanjian. Perjanjian sedekah hak langgarnya siapa? Kafir Quraisy hak langgar. Islam tak langgar. Sebab tu Islam, kita tengok dalam sejarah Islam tak pernah pun mengkhianati mana-mana perjanjian. Tak ada. Hak mengkhianati perjanjian adalah musuh. Sama ada kafir Quraisy ataupun orang Yahudi. Mereka yang memulakan, mereka yang mengkhianati perjanjian tersebut. Tetapi Nabi SAW tak pernah mengkhianati perjanjian. Maka sebab dia khianatlah Nabi nak balas dendam, nak menuntut bela di atas kematian salah seorang. Bukan salah seorang, beberapa orang. Dalam sirah kata beberapa orang Bani Khuza'ah dibunuh. Maka Nabi pun ramai-ramai 10,000 orang pergi serang kota Mekah. Dan alhamdulillah, kota Mekah dimasuki dengan Nabi, dimasuki oleh Nabi dalam keadaan aman. Sirah ni sedap baca sirah ni. Sebab tu sirah ni salah satu daripada sumber hukum hakam. Kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, tak ada dalam ijma', tak ada dalam qiyas, sirah dijadikan sebagai sumber hukum oleh ulama-ulama dulu. Jadi tu antara peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga ni, iaitu dia berkait juga, iaitu seorang sahabat Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan kerahsiaan operasi menawan Mekah kepada musuh melalui pendedahan surat yang dihantar melalui seorang wanita. Umar mencadangkan supaya Hatib dijatuhkan hukuman bunuh kerana melakukan satu kesalahan yang besar. Ni cerita dia gini. Bila rombongan Nabi tadi, sahabat-sahabat Nabi 1,200 orang buat perancangan 20,000 orang nak pergi nak pergi serang kota Mekah. Di kalangan sahabat Nabi ni ada seorang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Dia ni dengar, dia tahu Nabi nak pergi serang kota Mekah. Maka Hatib bin Abi Balta'ah ni dia tulis surat kepada pimpinan kafir Quraisy. Dia tulis surat min Hatib bin Abi Balta'ah ila Quraisy. Dia tulis surat. Dia royak bahawasanya Nabi nak pergi serang kota Mekah sebab gini hak kita belajar saat ni. Maka Hatib ni dia tulis surat, dia kirim, dia bagi kepada seorang perempuan untuk ke Mekah di atas surat tadi. Maka wahyu daripada Allah Ta'ala royak kepada Nabi. Nabi pun suruh 2 orang sahabat Nabi, iaitu Ali bin Abi Talib dan juga Miqdad. Nabi kata, wahai Ali dan juga Miqdad, pergi ke tempat tersebut. Ada satu tempat, amba tak ingat nama gapo, mu akan jumpa seorang perempuan, maka mu ambil surat daripada dia. Ali dan juga Miqdad Gigi amak jumpa dengan Tina tadi. Ali pun tanya, mana surat tersebut? Mana surat? Hak Tina kata, surat gapo? Tak ada surat dengan aku. Ali kata, demi Allah, Nabi tak pernah berdusta, Nabi tak pernah tipu. Mana surat tadi? Ali pun cek di kuda dia, tak ada belakang. Maka Ali kata, kalau mu tak bagi surat tadi, aku akan telanjangkan kamu. Ni dalam fiqh kita belajar juga. Kita boleh memberi ancaman kepada orang yang khianat kepada kita, hatta kita nak telanjang ke dia pun dibenarkan dalam Islam. Ni nak ayat fiqh hak Saidina sahabat-sahabat Nabi buat. Sebab apa? Walaupun dia jahat, walaupun kita nak dia sesuatu benda ni, kita boleh ugut dia dengan pelbagai ugutan. Kerana kita yakin dengan ugutan tersebut, kita boleh semula gapo hak kita nak. Orang Tina bila bunyi lagu tu, kenalin lah dia nya.
Akhir sekali dia pun ambil surat tadi, berada di sanggu rambut dia. Dia tak celah rambut. Dia tak celah rambut. Dia tidak letak lain, dia letak di celah rambut. Dia pun ambil surat tadi, dia bagi kepada Saidina Ali. Maka Saidina Ali balik dengan Miqdad bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun buka surat. Nabi pun baca, min Hatib bin Abi Balta'ah ila Quraisy. Nabi pun panggil Hatib. Hatib, gapo ni? Maksud tu Saidina Umar ada. Wahai Hatib, mu tulis gapo ni? Maka Hatib pun kata, wahai Rasulullah, aku ni tidak murtad kepadamu. Aku masih lagi beriman kepada Allah. Mu jangan hukum aku. Aku tetap beriman kepada Allah. Aku tetap tidak ganti agama aku. Aku hanya menulis surat untuk aku ni melindungi pok-pok kafir Quraisy. Sebab apa? Sebab masa aku duduk Mekah dulu, aku sore-sore je yang berada di tengah-tengah keluarga Quraisy. Tetapi Quraisy ni, dia layan aku supaya aku ni keluarga dia. Dia layan aku ni sebagai mana anak dia. Dia layan aku ni sebagai orang yang baik. Dia tidak khianat kepada aku. Walaupun aku ni bukan saudara mara dia, walaupun aku ni tidak jadi dengan dia, tetapi dia layan aku dengan baik. Maka aku terutai budilah dengan dia. Maka aku tulis surat ni untuk aku royak kepada saudara-saudara aku yang duduk di Mekah, supaya melindungi mereka. Maka bila Saidina Umar dengar lagu tu, Saidina Umar kata, wahai Rasulullah, membui kepada aku. Aku nak kerak tekuk dia. Saidina Umar backing. Membui kepada aku. Hatib bin Abi Balta'ah ni, dia telah khianat kepada Allah. Dia telah khianat kepada Rasul. Dia seorang munafik. Ni Umar. Kamu ambil masa sikit. Dia seorang munafik. Dia telah khianat kepada Allah. Dia telah khianat kepada Rasul. Aku nak kerak tekuk dia. Maka namun begitu, Rasulullah pun bersabda, innahu qad syahida badran wa ma yudrika la'alla Allahu an yakuna qad ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Maka Nabi kata, dia adalah seorang daripada kalangan ahli Badar yang diberikan jaminan oleh Allah Ta'ala dengan imannya, dengan firman-Nya, wahai ahli Badar, lakukanlah apa sahaja, sesungguhnya aku telah mengampunkan semua dosa kalian. Lesing besar. Ahli Badar ni lesing besar. Allah Ta'ala kata, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buatlah gapo mu nak buat, faqad ghafartu lakum, aku telah ampunkan kamu. Maka akhir sekali Saidina Umar ni akur dengan tindakan Nabi, kerana Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang ahli Badar, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kelebihan yang ada kepada Saidina Umar ni, pongoh dia ke, berdebar dia ke, tapi bila Nabi kata, dia dengar, dia boleh ikut. Kita nak lagu tu lah. Samsing kita ke, debar kita ke, bila royak kita kena dengar. Hak tak tahannya duk lawan juga. Hak ni masalahnya. Saidina Umar ni hebat. Orang panggil pongoh sara mana pun, backing sara mana pun, garis sara mana pun, bila tubik mulut Nabi tak boleh. Dia patuh dan juga aku. Dia tak lawan Nabi. Tapi selagi mana Nabi tak royak, selagi itulah dia duduk marah, dia duduk nak tunjuk dia ni bela Nabi, bela Islam. Bila Nabi kata qad ghafartu lakum, dia ni ahli Badar Umar, mu tak boleh kerak tekuk dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Saidina Umar patuh dan juga akur dengan arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahlah ada lagi ni cerita lagi sedap. Kita sambung bulan depan. Cerita berkenaan dengan Suhaib bin Am. Suhaib bin Am ni, ambil masa sikit dah. Suhaib bin Am ni, Saidina Umar minta dengan Nabi nak cabut gigi dia. Nak cabut gigi Suhaib bin Am ni sebab apa? Sebab tadilah dalam perjanjian sulh Al-Hudaybiyah tadi,
dia duduk nak sapuh nama Nabi. Dia marahlah, tak patut mu buat lagu ni, tak patut mu buat lagu ni. Maka Nabi kata, jangan, wahai Omar, mu jangan buat lagu tu kepada Suhaib bin Amr, kerana pada suatu hari nanti dia akan masuk Islam. Memang masa tu Saidina Umar nak marah, sebab Suhaib ni mitok Nabi padan nama dia, hina Nabi, nak cabut gigi ni Umar ni, gigi Suhaib. Tapi Nabi kata, mu jangan kerak, mu jangan buat gapo-gapo kepada dia, kerana dia akan masuk Islam. Betul sungguh, dalam peristiwa Fathu Makkah tadi, Suhaib bin Amr telah memeluk agama Islam. Suhaib bin Amr telah memeluk agama Islam. Mula-mula bila Nabi masuk kota Mekah, dia pergi nusuk lalu rumah dia. Anak-anak panggil dia, wahai Suhaib, bagi ayahku marilah, Nabi maaf kepada pokok kita belakang ni. Nabi tak kata gapo, mari. Dia tak segi lagi. Bila dia pujuk, akhir sekali Suhaib keluar pada rumah dia telah mengucap 2 kalimat syahadah. Dan Suhaib selepas pada tu, dia menjadi orang yang hebat. Dia menjadi sahabat yang hebat, menjadi sahabat yang teguh bersama-sama dengan Nabi. Dia pandai bersyair. Ketika mana Nabi wafat, berlakulah peristiwa riddah, orang Islam murtad. Maka antara orang yang memberi penerangan kepada orang Islam pada masa itu adalah Suhaib bin Amr. Dia royak nak menenangkan orang Islam bahawasanya Nabi ni, sesiapa yang menyembah Muhammad akan mati. Sesiapa yang menyembah Allah Ta'ala, man kana ya'budullah fa huwa hayyul la yamut, siapa-siapa hok sembah Nabi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala hidup dan tidak akan mati. Dia mengulangi apa yang disebut oleh Saidina Abu Bakar. Dan Suhaib bin Amr ini, dia mati ketika mana pemerintahan Khulafaur Rasyidin Saidina Umar. Dia mati pada zaman Saidina Umar, iaitu dia mati kerana terkena wabak taun. Masa tu nama dia wabak Amwas di Syam pada tahun ke-11 Hijrah. Dia mati kerana terkena wabak di Syam masa tu. Dan wabak Amwas ni lah ulama-ulama kita, tok-tok peti kita buat dengan keadaan Covid 2 tahun dulu. Kita tak boleh masuk, kita tak boleh tubik. Mari mana? Mari panduan dia daripada peristiwa wabak taun ataupun Amwas yang berlaku di Syam ketika mana zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. InsyaAllah rasa cukuplah. Jadi kita sambung boleh depan. Saidina Umar di medan jihad. Sirah ni memang sedap, supaya makan nasi khabu. Kalau kita baca acak-acak memang jejak, suka baca. Kerana dia boleh royak gapo hok kita tak tahu. Banyak benda-benda yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, macam-macam lagi. Antara nak sebut dia, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Hok kita duduk baca tu kan, bila mau baca dari sirah, bukan Nabi hok royak tu, bukan Nabi hok royak, tapi sahabat Nabi. Labbaik Allahumma labbaik, siapa ke akhir tu kita duk ingat ke ucapan tu mari daripada Nabi. Tetapi bila kita baca dalam sirah, rupa-rupanya hak mulanya siapa? Iaitu sahabat Nabi. Amo tak ingat nama gapo. Kita mati-mati duk ingat ke Nabi hak royak. Rupa-rupanya bila baca dalam sirah Nabawiyah, ianya adalah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hak mula-mula peluk agama Islam. Maka Nabi suruh pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Tiba-tiba dia pergi, dia royak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata. Siapa ke akhir kapai kurih tengok, mari mana ni dia ni. Tu cerita semula. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lah dia ambil masa sikit. Abang ni tak biasa panjang-panjang. Lebih-lebih lagi pagi Jumaat, pagi Sabtu, Allah macam-macam orang nak buat kerja. Dan maaf banyak dia insya-Allah. Wallahu a'lam.